Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, Babut tayammumi, ini bab pada menyatakan hukum tayammum. Tayammum dari sudut bahasa Arab dipanggil al-qasdu, qasad, tuju. Dari sudut syaraknya bermaksud isalut turabi ilal wajhi wal yalaini bi syara'ita. Isalut turab, menyampaikan debu tanah, ilal wajhi kepada wajah, wal yadaini kepada dua tangan, bi syara'ita dengan beberapa syarat. Itu tayammum dari sudut syarak. Dan tayammum ni juga merupakan rukhsah, merupakan satu rukhsah secara mutlak kepada siapa sahaja yang layak. Sama ada orang yang tak ada air ataupun ada air tetapi ada keuzuran. Kecuali orang yang musafir bis safar. Orang yang musafir asi bis safar. Asi bis safar dengan makna dia musafir tujuannya untuk maksiat, maka dia tidak boleh mendapat rukhsah tayammum seperti mana dia tidak boleh dapat rukhsah jamak qasar. Itu al-asi bis safar. Beza dengan al-asi fis safar. Kalau fis safar tujuan asal bukan maksiat tapi dalam perjalanan ada maksiat, itu tidak ada masalah. Dan kalau seseorang itu bertayamum guna tanah yang dicuri, maka sah tayamum dia. Sah tayamumnya, namun hukum dia adalah haram kerana dicuri. Tanpa ada izin daripada tuan asal. Sebab apa sah juga? Sebab tanah tu, bila didapat tanah tu alat. Alat untuk mengganti, menyucikan, ganti kepada air. Maka alat tersebut adalah semata-mata untuk rukhsah. Bila rukhsah, maka walaupun dia dicuri, dia masih lagi dipanggil sebagai debu tanah, maka sah. Maka hukumnya adalah sah. Dan tayammum ini adalah khususiat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat yang terdahulu. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Ju'ilat, dijadikan, lana bagi kita, al-ardu, bumi ini, kulluha, seluruhnya, masjidan, jadi masjid. Wa turbatuha tuhura, dan tanahnya, tanah bagi bumi ini, tuhura, suci, menyucikan. Mana boleh untuk ganti kepada air, iaitu untuk wudu ataupun mandi hadas. Dan dikhususkan tayamum tersebut hanya sapu, yang seperti mana saya akan datang, hanya sapu muka dan kedua belah tangan.
sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Bukan bermaksud kalau seseorang itu nak ganti tayamum pada anggota tertentu ketika dibalut anggota dia tu, dia pergi sapu tanah tu kat tempat tersebut. Tu tak betul kan? Kita ganti tempat tersebut yang sepatutnya kena air, ganti dengan tayamum, maksudnya tetap sapu muka dan kedua belah tangan, walaupun kena ulang 4 kali sebab 4 anggota berbalut. Tu tayamum. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bermula syarat tayamum itu 4 perkara. 4 benda. Pertama daripada 4, tahqiq uzur dengan sebab safar ataupun sakit. Tahqiq mana nyata sungguhlah. Nyata sungguh keuzurannya dengan sebab safar. Sebab apa? Sebab apa qaid dengan safar? Sebab biasanya bila orang dulu safar, dia akan bertolak dengan unta, dengan sekumpulan orang, dengan unta. Jadi kadang-kadang mengambil masa berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk sampai ke tempat yang dia nak masuk. Jadi ada kalanya kehabisan air. Bila kehabisan air, tahqiq sungguh dah habis dah air tu. Dia tanya kawan dia pun tak ada dah air. Dia pergi cari pula tak ada air. Maka uzur bagi dia, maka ketika itu boleh dia tayamum. Boleh dia untuk tayamum. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kedua daripada 6 syarat tayamum, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Sebab kalau dia tu tayamum dalam keadaan belum masuk waktu, maka hukumnya tidak sah. Kerana dia taharatun dhaifah, dia tu taharah yang dhaif. Sama juga dengan orang yang berwudu yang ada senantiasa keluar hadas, seperti orang istihadah, orang sentiasa keluar air madhi dan sebagainya, maka orang tersebut juga taharahnya taharah yang dhaif. Sama hukum macam tayamum, perlu tahqiq, perlu nyata masuk waktu terlebih dahulu dengan yakin. Kalau syak tak memadai. Kalau syak dia tayamum juga, tengok-tengok nyata kata dah masuk waktu, pun tak boleh juga kerana dia tayamum kerana dalam keadaan syak. Dia seolah-olah syak fi niyah. Maka tiada sah tayamum orang yang syak padanya pada waktu sembahyang, padanya pada masuk waktu sembahyang, tak sah. Dan jika jika berbetulan masuk waktu sekalipun, walaupun dia tayamum juga, dia degil juga, dia tayamum juga, betul lah bertepatan dengan masuk waktu, tak boleh. Jadi mestilah dia bertayamum selepas daripada masuk waktu. Cumanya dalam kitab kita ni dia kata yakin. Yakin di sini dengan makna dhan. Yakin di sini dengan makna dhan. Seperti mana ketika kita nak semayang, ada 2 peringkat, sama ada yakin masuk waktu ataupun dhan masuk waktu. Dua-dua tu boleh dipakai. Dua-dua tu boleh dipakai. Begitu juga yakin di sini dengan makna dhan. Seperti mana kita sebut tadi, kenapa kena masuk waktu? Kerana dia taharah dhaifah, taharah yang dhaif, taharah yang lemah. Bila taharah yang dhaif, bukan silap, satu taharah dhaif, yang kedua taharah darurah. Kerana dia tu taharah darurah, taharah kerana terpaksa. Terpaksa ke mana? Terpaksa guna debu tanah untuk ganti wudu yang asalnya wajib dengan air, terpaksa guna tanah. Maka bila dia taharah darurah, kaedahnya la darurata qabla dukhulil waqti, tak ada sebarang darurah sama sekali sebelum daripada masuk waktu. Jadi sebab itu disyaratkan untuk masuk waktu, kerana la darurata qabla dukhulil waqti, tidak ada sebarang darurah sebelum daripada masuk waktu. Walaupun sebelum mana tadi? Mestilah masuk waktu. Okey. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala,
Dia kata tidak sah tayamum sebelum seseorang itu menghilangkan najis yang tak dimaafkan daripada badan dia. Daripada badan, bukan pakaian. Pakaian benda lain. Kalau di badan dia itu ada najis, maka dia tidak boleh bertayamum dalam keadaan dia ada najis di badan dia. Sama ada najis tersebut kubul ke dubur ke, ikutlah. Sebab apa? Sebab sekali lagi dia tu taharah dhaifah, taharah yang lemah. Maka lemah dia tidak boleh untuk melaksanakan tayamum sebelum dia habiskan ataupun selesaikan basuhan najis tersebut. Beza dengan wuduk. Wuduk tu taharah qawiyah, taharah yang kuat. Bila taharah yang kuat, dia boleh berwuduk walaupun dia belum basuh berak. Boleh berwuduk. Cuma kalau basuh berak tu guna tangan semula, batal lah. Kalau dia guna benda lain yang menyebabkan tak batal wuduk dia, maka sah wuduk dia walaupun dia tidak basuh najis di kubur dan dubur dan terus berwuduk. Jadi kalau untuk tayamum tidak sah. Ilah bagi kata tidak sah, kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, kerana kita tabammuh bin najasah, kita sedang bergaul ataupun bercampur gaul, menyentuh dengan najis. Najis tu berlomor di kita. Okey, kemudian batu. Okey, masuk waktu. Bila kata masuk waktu di sini, kalau untuk jamak takdim. Kalau untuk jamak takdim, kalau untuk jamak takdim, sembahyang yang pertama bila masuk waktu, iaitu bila masuk waktu. Sembahyang pertama tak ada masalah. Isunya ialah sembahyang yang kedua. Bila kita nak tayamum dalam keadaan jamak takdim, mestilah dia kena tayamum 2 kali. Kerana dia taharah yang darurah dan taharah yang dhaifah. Bila kata taharah yang darurah, maka kita kata tadi la darurata qabla dukhulil waqti. Jadi sekarang ni perbuatan sembahyang yang kedua masuk waktu bila? Yakni selepas daripada habis sembahyang pertama. Jadi tak boleh dia tayamum pada masuk waktu sembahyang pertama, dia tayamum untuk 2 sembahyang, tak boleh lah. Dan dia perlu tayamum segera supaya sahlah jamak takdim. Kerana syarat jamak takdim mestilah mualat, tidak boleh melebihi qadar 2 rakaat yang ringan antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua di waktu yang pertama. Begitu juga jadi untuk sembahyang yang kedua dia perlu bertayamum selepas daripada sembahyang yang selepas sembahyang yang pertama. Dan kalau seseorang tu berwuduk, kalau seseorang tu bertayamum, kalau seseorang tu bertayamum untuk sembahyang, kalau seseorang tu bertayamum untuk sembahyang fardu, contoh untuk sembahyang zuhur, pukul 4 tayamum baru nak sembahyang, tiba-tiba dia sembahyang zuhur lepas masuk waktu asar. Adakah sah tayamum dia tadi untuk sembahyang zuhur ataupun tidak? Jawapannya sah. Itu kata Syekh Rabli rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarh Minhaj. Walaupun sudah keluar waktu, tapi niat tadi qasad untuk tayamum ganti daripada wuduk untuk sembahyang fardu dalam waktu, tiba-tiba dia buat luar waktu, maka tidak perlu ambil tayamum lain. Kemudian kalau kita nak qada sembahyang, bilakah masuk waktunya untuk kita tayamum? Kalau kita nak qada sembahyang, sama ada qada sembahyang fardu ataupun qada sembahyang sunat, maka masuk waktu tayamum bila kita nak qada sembahyang fardu ataupun sunat ialah ketika mana kita teringat nak buat. Kita teringat nak buat. Pukul apa? Pukul 2.30. 2.30 itulah masuk waktu. Tapi kalau kita nak buat, waktu kita teringat, betul? Waktu kita teringat. Contoh kita teringat 2.30, kita pun tayamum. Tapi nak buat pukul 3.30, tak apa, 2.30 tu boleh tayamum dah, kerana masuk waktu untuk sembahyang qada ni bila kita mengingat nak buat sembahyang qada, waktu tu boleh tayamum. Jadi boleh dia tayamum pada 2.30 walaupun nak sembahyang 3.30. Sebab waktu dia teringat 2.30. Kemudian kalau untuk sembahyang nazar, bilakah masuk waktu tayamum untuk dia sembahyang
nazar. Okey, sembahyang nazar mestilah berwaktu. Sebab dia mesti nazarnya nak sembahyang apa? Nak sembahyang, saya bernazar untuk sembahyang ba'diyah contoh. Saya bernazar untuk sembahyang sunat mutlak pukul 3 petang contohnya. Maka masuk waktu dia ialah ketika mana kita ta'yin waktu untuk bernazar nak sembahyang tu, maka sebelum sembahyang tu kita tayamum. Tak sah sebelum kita nazar. Tak sah sebelum kita nazar. Kita ambil siap-siap kita pun bernazar. Tak sah. Dia bernazar dulu waktu tertentu bila dia nak buat, kemudian dia tayamum, barulah dia buat, bukannya sebelum nazar. Kalau untuk sembahyang jenazah pula, kalau untuk sembahyang jenazah pula, bilakah waktu masuk tayamum dia? Waktu tayamum untuk sembahyang jenazah ialah selepas sekurang-kurang mandi. Apa maksud sekurang-kurang mandi? Iaitu air dia meratai seluruh tubuh badan dah. Selesai, boleh dah tayamum. Itu kalau untuk orang yang sembahyang jenazah. Walaupun begitu, walaupun kita kata selepas daripada sekurang-kurang mandi boleh dah tayamum, tetapi kalau kita tayamum sebelum dia kafan, sebelum dia dikafankan, hukum makruh. Perbuatan baru tayamum sebelum mayat tersebut dikafankan makruh. Kena kafan dulu, kita tayamum, barulah tidak makruh. Beza masuk waktu dengan perbuatan kita bertayamum sebelum daripada kafan. Okey, selesai. Bilakah masuk waktu bagi sembahyang sunat mutlak pula? Kita nak sembahyang sunat mutlak. Mutlak ni tidak ada kait dengan waktu. Jadi waktu sembahyang mutlak, kita nak sembahyang sunat mutlak, maka masuk waktunya ialah kita boleh tayamumnya ialah selepas masuk waktu sembahyang mutlak. Kita nak sembahyang mutlak, time itulah kita tayamum. Maka tidak boleh okey, selesai. Kemudian waktu untuk kita nak tayamum sunat ba'diyah. Bilakah kita nak tayamum sunat ba'diyah? Kalau dah batal lah tayamum fardu tu. Kalau tayamum fardu tu masih ada, tu tak ada masalah, kita teruskan sembahyang sunat, kerana tayamum boleh satu fardu, boleh beribu-ribu sunat. Tapi kalau kita andai kata lepas sembahyang zuhur batal, kita pun nak sembahyang ba'diyah ni tak bayang lagi, maka kita pun tayamum semula dan sembahyang. Tidak sah kita tayamum untuk ba'diyah sebelum sembahyang fardu. Sebab kita akan bahas niat tayamum ni ada 3 peringkat. Dia ada niat untuk fardu, istibahatu fardis salah. Bila niat istibahah fardis salah, mengharuskan kefarduan sembahyang, maka apa-apa ibadat yang jenis fardu, ibadat hak jenis sunat boleh buat. Dia ada tahap dia lah sekali, kita akan bahas. Kemudian kalaulah dia nak sembahyang sunat tu, sembahyang sunat yang bersebab, sembahyang sunat yang bersebab, maka waktu dia bertayamumnya ialah selepas ada sebab. Selepas ada sebab. Contohnya kalau dia nak sembahyang tahiyatul masjid, maka dia tidak boleh bertayamum sebelum masuk masjid. Dia kena masuk masjid dulu dan bertayamum. Cuma payah sikit lah. Biasanya masuk masjid tak ada tanah dah. Cuma itulah nak kata. Cuma kalau kita dah buat sembahyang fardu, boleh ke tak buat tahiyatul masjid? Kita dah buat dah sembahyang fardu, tahiyatul masjid tak kira rondah. Ataupun tahiyatul masjid yang asing tu tak kira rondah, masuk sekali tahiyatul masjid ketika sembahyang fardu tu. Kita kata tahiyatul masjid dulu seperti sembahyang mutlak. Kalau untuk sembahyang istisqa dan sembahyang gerhana, bilakah boleh tayamum? Tayamum untuk sembahyang istisqa dan sembahyang gerhana apabila berhimpun bersama orang ramai kalau nak buat jemaah. Kalau kita nak sembahyang jemaah kusuf, sembahyang jemaah istisqa, tak ada air ataupun tak boleh kena air, maka tak ada air lah kita kata sini, tak ada air. Bila tak ada air kau, ni tak ada air, ni kes bukan tak ada air ni. Ni kes kalau dia tu taharah darurah. Taharah darurah ialah untuk orang yang tak ada air. Betul lah, orang yang tak ada air. Orang yang tak ada air, orang yang sakit dan sebagainya.
Maka untuk yang istisqa dan khusuf ni selepas berhimpun beramai-ramai di satu tempat untuk sembahyang, waktu tu baru boleh tayamum. Tunggu kalau nak jemaah. Tunggu kalau nak jemaah. Kalau nak sembahyang seorang diri, kalau untuk sembahyang istisqa, masuk waktunya ialah selepas berhenti hujan. Dah berhenti hujan lama ni, waktu ni tak ada hujan lagi, tayamum lah untuk sembahyang. Kalau untuk sembahyang gerhana pula, boleh mula tayamum bila awal-awal gerhana berlaku. Dia akan ada tempoh dia. Contoh gerhana matahari daripada pukul 10 sampai 2. Pukul 10 tu masuk waktu dah. Masuk waktu untuk tayamum. Boleh tayamum pukul 10. Adapun sebelum pukul 10 tak boleh kan? Tu Kemudian persoalan ulama, kenapa sembahyang hari raya, sembahyang jenazah tidak masuk waktu seperti sembahyang kusuf, sembahyang istisqa? Kenapa? Sembahyang kusuf dengan sembahyang istisqa masuk waktu kalau kita nak berjemaah ialah kita kena berhimpun dulu di tempat tu baru boleh tayamum. Adapun sembahyang Aidil Fitri, Aidil Adha ataupun sembahyang jenazah tak perlu. Sebab apa? Sebab dua-dua sembahyang ni ada waktu yang maklum. Ni illah ulama. Ada waktu yang maklum, yang mana kalau hari raya maklumlah waktu dia, iaitu selepas irtifa'us syams, naik sikit matahari. Kalau untuk sembahyang jenazah adalah selepas daripada mandi. Selepas daripada mandi. Itu waktu yang muayyan. Kalau kusuf dengan istisqa ni waktu tidak muayyan, dia boleh bila-bila saja. Dia boleh bila-bila saja. Kalau gerhana matahari tu, gerhana bulan tu, ketika gerhana bulan berlaku lah, mana-mana saja tempoh gerhana bulan berlaku tu, dalam tempoh tu boleh sembahyang. Istisqa lagi luas. Selama mana tak hujan boleh buat. Tu ilah yang dibuat oleh ulama. Kemudian cumanya Syekh Ar-Rashidi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hasyiah Ar-Rashidi ala Nihayatil Muhtaj, dan Syekh Ibn Qasim Al-Ubadi dalam kitab Hasyiah Ibn Qasim Al-Ubadi ala Tuhfah, mereka ni tawakuf terhadap perbezaan antara sembahyang jenazah dengan sembahyang kusuf. Tawakuf, tak tahu beza apa antara kusuf dengan jenazah ni. Kenapa jenazah masuk waktu awal mandi, sedangkan kusuf ni ketika mana berhimpun orang ramai ni kalau sembahyang jemaah. Kenapa jenazah tidak masuk waktu ketika himpun semua orang untuk sembahyang? Jadi dia tawakuf. Tak boleh nak bagi jawapan. Tu tak boleh bagi jawapan. Sebab apa dia kata begitu? Sebab apa tawakuf? Sebab kusuf dengan jenazah dia waktu yang maklum, waktu yang muayyan. Gerhana waktu gerhana lah. Jenazah bila lepas mandi. Apa beza dia yang menyebabkan waktu untuk mula tayamum tu beza? Tawakuf. Tak tahu. Habis. Lupa satu lagi. Untuk sunat mutlak, untuk sembahyang sunat mutlak, tayamum dia boleh berlaku sebelum sembahyang asalkan bukan pada waktu karahah. Pada waktu karahah tidak boleh, karahatut tahrim untuk buat sunat mutlak, maka tak masuk waktu untuk tayamum. Tayamum untuk sunat mutlak ialah selain daripada waktu-waktu karahah. Kalau dia buat sunat mutlak pada waktu karahah, maka tayamumnya tidak sah, tidak dikira. Kalau untuk tayamum semata-mata untuk sembahyang mutlak lah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan jika berbetulan masuk ketiganya mencari air. Mencari air pada tempat duduk seorang, dan pada taulan seorang, pada tempat duduk. Mencari air. Kalaulah dia yakin, orang yang berhadas kecil ke, orang yang berjunub ke, dia yakin dah tak ada air, memang confirm tak ada air, maka orang ni tak payah, orang ni confirm perlu tayamum tanpa perlu mencari air. Dia yakin dah memang tak ada air. Walaupun dia yakin tersebut, kata Syekh Ibn Hajar, kata Syekh Ramli, kata walaupun dengan khabar orang fiqh sekalipun, khabar orang adil sekalipun, walaupun orang adil bagi tahu kata tak ada air ni, confirm dia pun yakin, maka tak perlu cari air, terus tayamum.
Walaupun air tersebut habis dengan sebab dia menumpahkan dia, walaupun dengan sebab dia membuang air tersebut, maka secara yakin, sudah yakin kata air tak ada, maka boleh untuk tayamum tanpa perlu mencari air. Kerana mencari air ketika itu sia-sia, kerana kita sudah yakin memang tak ada air di kawasan tersebut. Tapi kalau ada waham, ada air gedok, ataupun zon ada air, ataupun syok ada air, waham, zon, syok, maka hak ni wajib dia cari air untuk tayamum tiap-tiap waktu sembahyang fardu. Walaupun dia utus orang, syarat utus orang cari itu mestilah orang tersebut fiqh, orang yang dapat dipercayai lah, dia tu akan cari air, bukan cari benda lain. Kemudian itu berdasarkan ayat Quran, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jikalau tidak menjumpai oleh kalian akan air, maka hendaklah kalian bertayamum. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala sebut lam tajidu ma'an, tidak mendapati air. Bukannya falam yatlubu ma'an, tidak mencari oleh kalian akan air, maka hendaklah kalian bertayamum. Tak, bukan tidak mencari, tapi tidak ada air. Kalau tidak ada air, yakin memang tak payah cari. Tapi kalau ada waham, ada syak, ada zan, wajib cari air. Wajib cari air. Sebab apa wajib cari air? Kita kata tayamum tu taharah darurah. Bila taharah darurah tidak akan berlaku kalau ada imkan at-tuhur bil ma'. Kalau ada kemungkinan kita boleh bersuci dengan air, kemungkinan tersebut boleh dengan syak, boleh dengan zan, boleh dengan waham. Kalau kita ada waham, ada syak, ada zan, mungkin ada air, maka tidak ada darurah waktu tu. Mungkin kita boleh bercari. Cumanya kita bila kita cari air itu tak wajib kita cari seperti mana kita mana dia tadi? Okey. Jadi kita wajib cari air kalau ada kemungkinan boleh bersuci dengan air. Dia berbeza dengan bab haji dengan zakat. Haji dengan zakat tidak dituntut ke atas kita untuk cari harta, untuk mesti cari harta supaya kita dapat pergi haji. Tak wajib seseorang cari harta untuk dia dapat pergi haji, tak wajib. Bahkan harta tersebut kalau ada cukup, boleh pergi haji. Tak wajib seseorang itu cari duit untuk boleh dia bayar zakat, untuk boleh dia pergi haji, tak wajib. Tapi dalam bab cari air untuk untuk dia beribadat, wajib. Bahkan menjadi syarat sah untuk sembahyang dia ialah mestilah ada air. Sekarang boleh cari air, maka wajib menuntut cari air. Sebab kalau tak ada air, kita akan ganti dengan tayamum. Dua tu alat suci belaka, cuma diutamakan wudu ataupun diutamakan air. Dia beza dengan haji dengan zakat. Haji dengan zakat wajib. Tapi tak wajib pergi cari duit untuk dapat pergi haji, untuk dapat bayar zakat. Sembahyang wajib. Menuntut pergi cari air wajib tak? Wajib. Tu lagi sikit. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka jika tiada dapat, yakni tiada dapat air. Bukan. Jika tiada dapat, yakni tiada dapat air pada tempat duduknya dan pada taulannya, hendaklah mencari air pada pihak keliling seorang dengan dilihat. Keliling dia tu adalah dia punya sakatan dia. Beberapa sakatan dia ada di sini saat lagi ada kot. Ni ada. Jadi
Mana tadi? Okey. Menuntut tadi tu, cari air tu, haknya dia panggil qadar lebih kurang separuh farsakh. Separuh farsakh. Ni orang panggil cara kiraan orang lama dulu separuh farsakh. Separuh farsakh tu bersamaan dengan 6,000 langkah. 6,000 langkah. Kalau bahasa sekarangnya farsakh tu satu farsakh bersamaan dengan 3 mile. Tu bolehlah cari Google. 3 mile tu berapa kilo pula? Satu farsakh bersamaan 3 mile. 1 mile bersamaan 4,000 langkah. 4,000 langkah. Tu habis tu ukuran biasa lah tu. Jadi kalau lebih daripada had tersebut, walaupun ada air, tak wajib kita cari air tersebut. Cukup dengan tayamum. Dekat je. Dia kira had mile ni, dia radius. Kira radius. Daripada tempat kita putar. Kalau contoh 3 km, 3 km lah. Radius 3 km kita ada tak air. Kalau tak ada, tak wajib kita cari. Walaupun lepas daripada tu ada air. Walaupun lepas daripada 3 km atau 4 km tu ada air sekalipun, tak wajib kita pergi cari sampai situ. Cukup dengan tayamum. Maka jika diwahamkan ada air, hendaklah pergi kepada tempat yang diwahamkan itu. Kalau ada waham, ada air ni, maka wajib pergi situ. Sekira-kira qadar sampai anak panah. Tu jarak je lah. Kalau kita tarik anak panah tu, kita lepas. Kat mana dia pergi, kat situ dia cari. Iaitu sampai anak panah tu, jika hasil sesuatu, sampailah suara terik seorang. Suara teriak ni jerit kepada taulan seorang. Kalau orang tu jerit, oi, dengar sampai mana? Sampai itulah hak yang perlu dicari air. Lebih daripada tu kalau tak dengar, tak wajib cari air. Walaupun benda yang diwaham tu, dia panggil apa? Fata Morgana. Betul ya? Betul ya? Fata Morgana. Nampak macam ada air, tengok pergi tak ada. Walaupun begitu, dia kena pergi kat situ untuk dia tahu dengan yakin ada ke tak air. Tiba-tiba tak ada air, barulah tayamum. Keempatnya, uzur memakai air. Dengan bahawa taswir uzur, takut daripada memakai air atas hilang nafas. Kalau nafas makna takut mati ya. Kalau dia pakai air itu boleh mati. Atau manfaat atau pada nafas, yakni hilang manfaat. Anggota tersebut tak boleh guna dah, cacat. Atau manfaat anggota. Ataupun lambat sembuh, sama lah. Dan masuklah pada uzur itu barang yang apabila ada air pada hampirnya seorang, dan jika dikosakkan air tersebut, dia cari dan ada air itu di hampir dia, bahkan di rumah dia sekali, takut ia jawab bagi apabila. Niscaya takut ia seorang atas dirinya. Ni lain, ni tafsir lain Okey, dia kata tadi uzur hilang nafas, ini mati, hilang manfaat anggota. Lagi satu, lambat sembuh. Kemudian termasuk daripada uzur ni apabila air itu hampir. Tak ada kat rumah dia, tapi air itu hampirlah kepada farsakh yang kita sebut tadi. Tapi bila dia nak cari, takut ia seorang atas diri seorang daripada binatang yang buas. Ada rimau tunggu depan rumah dia. Tak nak keluar. Kalau keluar, dia terekam, mati, haram. Dia memudaratkan diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati. Ila tahlukah, kepada kecelakaan. Jangan kamu mencampakkan diri ke jalan kecelakaan. Atau seteru musuh Yahudi ke apa, nak tembak dia. Atau takut ia seorang atas harta seorang daripada pencuri atau penyamun. Takut hilang harta, kena curi. Kalau aku pergi ni, kena curi harta ni, banyak curi ke tempat aku ni. Atau bercerai daripada kawan seorang, yakni kalau musafir.
Kalau aku pergi, boleh nak pergi, tapi takut cerah. Kuduhlah dulu, tak ada WhatsApp, tak ada tele, takut cerah kawan. Maka hendaklah ia seorang tayamum pada segala yang tersebut ini. Noktah. Mudah. Wajib untuk dia tayamum sebab ada keuzuran. Kemudian kelima daripada berapa tadi disebut tahu, berhajat ia seorang akan air, kemudian daripada dituntuti akan dia akan air kerana dahaga. Sama ada dahaga tu diri dia dahaga, binatang peliharaan dia dahaga, kawan sebelah dia yang muhtaram dahaga. Kalau kawan sebelah dia tu fasik, dia tidak muhtaram, dia tidak dihormati syarak, tak boleh beri minum ke dia. Tu kerana dahaga binatang yang dihormati. Binatang yang dihormati, kucing ke apa, hormat. Seperti kerana minum diri seorang atau binatangnya seorang. Ni contoh dahaga. Okey. Dahaga binatang yang dihormati. Binatang yang dihormati ini hayawan muhtaram. Binatang dengan mana hayawan, bukannya bahaim. Sebab binatang juga termasuk manusia. Itu ni hayawan, bukan binatang. Seperti ini contoh dahaga binatang yang dihormati. Seperti kerana meminum diri seorang. Dirinya tu hayawan, atau binatang dirinya. Binatang tu haiwan peliharaan dia. Dan jika hajatnya seorang yang tersebut itu air pada masa yang lagi akan datang sekalipun, walaupun akan datang, dia nak sembahyang zuhur ada air dah, cuma air ni nak pakai pada waktu maghrib, walaupun begitu tetap perlu tayamum. Maka wajib ia seorang tayamum serta yang ni dalam keadaan ada air. Jadi kalau dia tu berhajat kepada air kerana dahaga, dia panggil dalam bahasa Arab hayawan muhtaram. Hayawan tu lebih tepat terjemah dengan hayawan biasalah. Kalau binatang tu bahaim. Hayawan tak mesti binatang mesti hayawan. Contohnya dia takut dahaga ke. Kalau tak minum ni takut sakit ke sakit. Walaupun tu bukan manusia sekalipun. Walaupun pada masa akan datang sekalipun. Dia sebut dah terus. Dia sebut lah kalau tadi. Cumanya kalau dia ada air, dia ni dahaga. Kawan sebelah dia pun dahaga. Boleh ke tak dia beri air tersebut kepada dia untuk minum? Boleh. Dia dahaga. Ni nisbah dahaga. Bukan tayamum tak tayamum ni nisbah dahaga. Kalau seorang dahaga, ada air, orang lain pun dahaga, ada air, boleh ke tak dia beri minuman tersebut kepada orang tu? Boleh, harus. Tapi kalaulah dia ni berhajat, kalaulah dia ni ada air dan berhajat untuk berwudu, berhajat untuk berwudu, dan orang lain pula, kawan sebelah dia pun tak ada air dan berhajat untuk berwudu, boleh ke tak kita beri air untuk kita wudu, untuk beri dia wudu, dan kita ni tak boleh wudu? Jawapan dia tak boleh, hukum dia haram. Kenapa haram? Okey, sebelum haram tu, walaupun kawan kita tu hadasnya besar sekalipun, tak boleh kita utamakan air tu beri ke dia kalau dia nak sucikan hadas, sedangkan kita pun nak sucikan hadas. Kerana apa? Atas kaedah al-itharu fil qurbi makruhun. Makruh ni dibenci. Makruh ni dibenci. Kenapa? Kerana bersuci ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan seseorang dalam bab mendekatkan diri pada Allah, hukum dia adalah haram. Ada setengah haram, ada setengah makruh lah. Kebiasaannya makruh. Kalau sini la yajuzu. Tidak harus kebiasaannya dalam kitab fiqh haram. Ada yang al-ithar fil qurbi, ada juga yang makruh. Contohnya soft. Kita lagi seorang lagi boleh soft tamu. Kita pun jemput orang. Sila. Itu al-itharu fil qurbi makruh. Mendahulukan dalam bab ibadat, itu makruh.
Kita dapat dah tackle perempuan tu, nak nikah dengan dia, kita pun utamakan kawan kita dapat dia. Al-itharu fil qurbi makruh. Kita biarkan kawan kita pergi minang dia, bukan kita pergi minang dia. Al-itharu fil qurbi makruh. Lepas tu tak nak tawaduk. Tak apalah, aku seorang tak apa, asalkan hang bahagia, jangan. Kalau falsafah tu berlaku kalau dia dah ada pasangan juga, tak apalah. Ni tak ada, kosong. Tak boleh. Berkahwin lebih baik pada bujang. Tu. Al-itharu fil qurbi makruhun. Jadi tak boleh kita dahulukan dan utamakan orang lain untuk kahwin dengan perempuan yang kita nak kahwin dengan dia. Sama jugalah sebaliknya, kita nak nikah dengan lelaki tu, ada orang lain juga suka lelaki tu, kita pun biarlah orang perempuan tu nikah dengan lelaki tu. Tak boleh tawaduk situ, tak kena tempat. Buat tawaduk lebih kurang, tak apalah, saya ni bukannya kita bukannya layak apa, main layak tak layak dah. Dia beza dengan minum tadi. Minum tadi sebab minum tu hak dia, bukan hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, tidak boleh mendahulukan orang lain. Tu ya kaedah dia. Kalau orang yang dahaga, orang sebelah pun dahaga, dia boleh beri minum kepada orang dahaga tersebut walaupun dia tak dahaga, sebab itu hak dia, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Tapi bila berkaitan dengan bersuci, dia nak bersuci, orang tu pun nak bersuci, ada satu ya air cukup-cukup, maka tidak boleh kita beri ke dia, kerana itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, keenam daripada 7 ke apa tadi? Keenam daripada 6. Yang terakhir ya. Tanah yang suci. Tanah apa? Tanah yang suci. Tanah yang suci. Tanah yang musta'mal tidak sah. Tanah yang mutanajis lagi tak sah. Lagi tiada musta'mal, yang ada bagi tanah tu debu. Kalau tanah semata-mata tidak sah, perdemak salut habis. Tak kena, dia kena debu saja. Dan masuklah pada tanah itu segala bagai tanah. Jika tanah itu ubat sekalipun, ini disebut dalam kitab Usyur Karim, walaupun tanah itu ubat sekalipun, dibuat ubat, tapi dia ada debu, boleh. Seperti batu kawi. Tu contohlah, contoh pada kata umpama tanah, macam tanah dia ada debu dia, boleh. Apabila ditumbukkan batu kawi tadi, dan noktah habis. Bila ditumbuk, dia pun jadi debu bila kita tepuk, boleh. Dan yang dibakar daripada batu kawi itu selama tiada jadi habu, tak jadi habu yang karang, yang macam arang tu, yang macam hitam legang tu. Selama mana tak jadi gitulah. Kalau jadi gitu kau tak jadi dah tepu tanah tu. Dan tiada sah tayamum dengan yang bercampur dengan tepung. Campur dengan tepung tidak sah. Dan kafur, mana dia mesti khalis, dia mesti diri dia saja, tidak boleh ada benda lain. Dan umpamanya noktah, dan jika sedikit bercampur sekalipun tak sah. Dan pasir yang halus dan debu tembikar, itu ataf kepada kata tepung. Mana tak sah juga tayamum dengan pasir yang halus. Pasir yang halus tak sah, tapi kalau pasir yang halus ada debu sah. Dan debu tembikar, kerana tembikar bukannya asal daripada tanah. Jadi mestilah kita bersuci dengan tanah tersebut. Dalam kitab Usyur Karim sebut, walaupun apa-apa warna sekalipun, warna merah ke putih ke, ikutlah, asalkan dia tu tanah. Walaupun dia dibakar sekalipun, tetapi masih tinggal nama tanah, dia masih tetap dipanggil tanah walaupun dia dibakar sekalipun. Walaupun dia dibakar sekalipun. Lepas tu jadi dia katalah pasir, debu pasir boleh, kerana pasir itu sejenis tanah juga, bukannya jenis batu.
Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermula fardu tayamum itu 5 perkara. Fardu tayamum tu 5 perkara. Pertama daripada 5-nya ialah niat yang mengharuskan sembahyang atau tawaf atau menyentuh mushaf dan umpamanya. Niat apa? Niat mengharuskan perkara yang berhajat kepada bersuci. Seperti menyentuh mushaf dan sembahyang yang disebut ni. Lepas tu dia lebuh ayat. Niat tu seperti diniatnya seorang nawaitu tayammuma listibahati fardis salah. Sahaja aku tayamum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Itu penting tu, fardu sembahyang. Kalau ada perkataan fardu, maka masuk habis sembahyang fardu yang lain. Boleh belaka buat. Boleh buat sembahyang fardu, boleh buat sembahyang nazar, boleh buat sembahyang sunat dan jenis-jenis sunat yang lain. Kerana sunat ni mengikut fardu, maka dia pun boleh kalau kita niat fardu. Seperti mana kalau kita memerdekakan hamba yang mengandung, maka orang yang dalam kandungan tu pun merdeka sekali. Sembahyang jenazah tu berada pada tangga sunat. Jadi termasuk sekali sembahyang jenazah kalau dia niat istibahatu fardis solah. Jadi kalau istibahatu fardis solah boleh buat belaka lah. Hak sunat boleh, hak fardu boleh. Okey, kalau seseorang tayamum, kalau seseorang tayamum dengan niat mengharuskan ibadat dalam keadaan dia zat bahawa hadasnya itu adalah hadas kecil. Dia zat kata, hadas aku tadi ni hadas kecil. Dia pun niatlah untuk tayamum, untuk sembahyang. Tiba-tiba ternyata dia berhadas besar. Maka sah tak tayamum dia? Jawapan dia sah. Sama jugalah sebaliknya. Kalau dia tayamum dalam keadaan zat, dia ni berhadas besar. Rupa-rupa lah, bukan hadas besar, hadas kecil. Maka sah juga tayamumnya. Kenapa sah tayamumnya? Kerana hadas besar dan hadas kecil, dua-dua ni kena tayamum belaka. Beza dengan air, hadas kecil wudu, hadas besar mandi. Beza. Tetapi kalau dia sengaja tu, dia tahu dah, aku ni hadas kecil, niat sekali hadas besar. Aku ni hadas besar, niat sekali hadas kecil, maka hukum dia adalah tidak sah kerana bermain-main, tala'ub. Cumanya kalau dia ni ada hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Kalau dia ada hadas besar, hadas kecil sekaligus, dan dia bertayamum dengan niat hadas besar je, adakah memadai untuk angkat hadas kecil seperti mana kita mandi? Jawapannya memadai, sah. Dia ni ada hadas besar, hadas kecil sekaligus. Dia pun niat tayamum untuk angkat hadas besar ya. Sah tak? Sah. Kalau niat dua-dua, lagi sah. Tapi kalau dia niat hadas kecil saja, hanya terangkat hadas kecil, tak terangkat hadas besar. Tu juga disebut dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim Al-Ubadi ala Tuhfatil Muhtaj. Dia pun ada sebut situ. Jadi kalau seseorang niat tayamum untuk mengharuskan kefarduan sembahyang, maka dia boleh sembahyang fardu satu ialah, ataupun sembahyang nazar, ataupun sembahyang sunat, walaupun dia tak niat untuk mengharuskan perkara sunat kerana dia ikut kepada fardu seperti mana kita sebut tadi. Ataupun kalau dia niat istibahatu sunnatis solah, contoh. Itu peringkat kedua. Tadi peringkat pertama. Peringkat kedua istibahah sunnatis solah, ataupun kita kata istibahata salatil janazah. Bila kita ta'yin salatil janazah atau sunnatis solah, maka dia tidak boleh sembahyang fardu dengan tayamum tersebut. Dia tidak boleh sembahyang fardu untuk tayamum tersebut. Dia hanya boleh buat benda-benda sunat saja, seperti tawaf, sembahyang jenazah, sujud tilawah, khutbah Jumaat menurut Syekh Ibn Hajar. Khutbah Jumaat pun boleh juga menurut Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama kata kalau khutbah Jumaat tak boleh, mesti kena niat fardu juga. Khilaf lah kalau khutbah Jumaat tu. Okey.
Okey, habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sahajaku ataupun nawaitu tayammuma listibahatis salah. Kalau listibahatis salah, ini level yang kedua, bukan level yang pertama. Maka hak ni tak boleh buat fardu, tak boleh buat fardu, boleh buat hak sunat saja. Sahajaku tayammum kerana mengharuskan sembahyang noktah. Maka pada niat yang pertama disembahyang dengan niat yang pertama tu fardu dan beberapa sunat. Dan pada yang keduanya, iaitu nawaitu tayammum listibahatis salah tu, disembahyang dengan niat tu akan sunat juga, tiada fardu, sebab tidak ada perkataan fardu. Maka khutbah Jumaat seperti hukum fardu. Tengok, hak ni diambil pendapat bukan Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami kata, khutbah Jumaat berada pada maqam sunat, maka memadailah dia niat yang nombor dua, nawaitu tayammuma listibahatis salah. Bersalahan sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ittifaq, hak tu maqam sunat walaupun dia niat fardu, seperti hukum sembahyang sunat noktah. Dan kiaskan niat menyentuh mushaf dan tawaf dengan mengharuskan keduanya, kedua sentuh mushaf dan tawaf. Kalau tawaf tu tawaf wajib, maka dia perlu niat fardu. Kalau tawaf tu tawaf sunat, dia boleh niat istibahata fardis salah ataupun fardit tawaf ataupun istibahata at-tawaf saja. Kalau hak tu sunat. Tapi kalau wajib kena fardu, kena tambah fardu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan keduanya wallahu a'lam. Ada soalan? Apa dia? Al-arti. Kalau dia qasad untuk pegang mushaf saja, kalau dia niat untuk mengharuskan pegang mushaf saja, maka dia tidak boleh untuk buat sembahyang, tak boleh buat tawaf. Sebab dia level ketiga, dia paling bawah sekali. Tu kita tak baca tadi ya. La musyrik kali. Wa inna wa istibahata ma 'ada salati wat tawaf kamassi mushafin wa hamli wa sajdati tilawatin wa mukfin nahwu junubi bi masjidin panjang tu. Maka dia pun kata wa huwa ma dzukir min masjid mushaf wa ma ba'dahu. Mana? Istabaha bi kulli ma dzukir ma fi martabatihi. Maka hanya harus pada apa yang tersebut tadi, pada martabatnya saja, iaitu hanya sentuh mushaf ya, hanya bawa mushaf, sujud tilawah, sujud syukur, tu ialah boleh. Ada pun sembahyang tak boleh, tawaf tak boleh, sebab tu level ketiga. Ada soalan lagi? Betul? Yang mana ni? Itu hak kita. Sebab dia berkaitan dengan minum, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Sebab kita dahaga, dia dahaga. Bila kita dahaga, dia dahaga. Dia tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala, ada kaitan dengan kita. Jadi air itu milik kita. Kita boleh untuk kita minum, boleh untuk beri dia minum, walaupun kita dahaga. Kalau kita nak ambil wuduk, dia nak minum, hak tu kena tengok dia ni orang yang dihormati syarak ataupun tidak, dia orang fasik ataupun tidak. Kalau dia orang fasik, tak boleh ya. Kalau orang fasik, kalau orang yang tidak fasik boleh. Sebab apa? Sebab minum. Dia ada apa? Dia ada hajat minum. Macam tadi uzur tadi, antara uzurnya adalah ada hajat minum sama diri kita ataupun orang lain. Yang kata kita sendiri kena utamakan tu kalau sama-sama nak ambil wuduk. Bukan sama-sama nak minum, dan bukan seorang minum seorang ambil wuduk, bukan. Kalau satu air itu seorang nak ambil wuduk, seorang memerlukan minum untuk air itu. Kalau tak, boleh mudarat contohnya. Maka hal tu kita kena beri dia minum kerana dia binatang yang dihormati syarak. Kira tak ada air lah ketika tu, seolah-olah macam tak ada air lah. Kita pun tayamum lah dua-dua orang tu. Ada lagi? Ya? Macam mana dia kata ni?
kalau sembahyang jenazah disuruh niat, tak boleh niat sembahyang sunat. Dia kena niat fardu. Kerana dia fardu kifayah, dia wajib ta'yin dengan fardu. Tapi nisbah dia tu maqam sembahyang sunat. Macam sembahyang i'adah. I'adah tu dia wajib niat fardu, tapi dia berada pada maqam sunat. Sebab apa sembahyang jenazah berada pada maqam sunat? Kerana fardu kifayah ni macam sunat. Sembahyang Jumaat fardu kifayah di kampung tu, tapi kena seorang, kena dua orang buat, imam dengan makmum, seorang paling kurang. Tak buat semua, dosa semua. Tapi kalau buat, kita ni sunat lagi. Sunat apa? Sunat muakkad lah kalau nisbah sembahyang Jumaat. Tapi nisbah nak menghidupkan kampung tu untuk Jumaat fardu kifayah dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau dah ada orang buat, sunat muakkad kita lagi. Sama juga jenazah. Jenazah ni kalau ada orang buat, kita sunat lagi. Sebab tu dia berada pada maqam sunat. Kerana fardu kifayah ni bukan tiap-tiap orang wajib, tapi orang yang sekodarnya yang buat dah menggugurkan tuntutan kepada orang lain, maka dia buat tu selesai. Kita nak buat ni boleh juga, tapi jadi sunat. Sebab tu dia panggil fardu kifayah ni berada pada maqam sunat. Special sikit. Dia bukan fardu ain. Dia panggil apa istilah dia? Kat kitab kita ni ada tadi. Dia panggil al-fardul aini. Itulah dia kata fardu aini itu fardu ain. Kalau jenazah fardul kifai, al-fardul kifai kas sunnah. Fardu kifayah tu macam sunat. Begitu juga macam budak-budak, dia nak sembahyang fardu, wajib ta'aruf fardu, walaupun pada maqamnya sunat. Walaupun pada maqam sembahyang tu tak wajib pun, tapi wajib niat fardu. Sembahyang jenazah wajib niat fardu, tapi nisbah kalau dah ada orang buat, kita sunatlah buat. Kalau dah tak ada orang buat langsung, kita seorang yang boleh buat, wajib fardu ain atas kita buat. Jadi sembahyang jenazah ni dia berada pada maqam sunat. Tu disebut kita ni lah. Au salatul janazah istabaha mana? Wa salatul janazati fi rutbatin nafli. Wa salatul janazati fi rutbatin nafli wa in ta'ayyanat. Meskipun kita ta'yin sembahyang jenazah tu, mesti wa in ta'ayyanat salatul janazah, walaupun dia itu fardu ain sembahyang jenazah untuk dia, tetap dia pada maqam rutbah al-nafl. Walaupun dia wajib fardu ain. Wajib fardu ain kalau dia seorang lah kena urus. Kalau fardu kifayah betul lagi. Satu lagi tak ada tu. Wa in ta'ayyanat tu royah dia. Makna mesti ada khilaf tu. Wa in ta'ayyanat mesti ada khilaf. Kalau dia tu jadi fardu ain sembahyang jenazah lagu mana? Mesti kena niat fardu sebab dia fardu ain kan? Mesti ada khilaf tu. Ba in tu in ghayatun liraddi, untuk rak pandangan. Cuma kita pandangan pun tamat, walaupun dia tu fardu ain sembahyang jenazah sekalipun, dia berada pada martabat sunat. Sebab asalnya ialah fardu kifayah. Dan orang lain kalau buat, kita pun sunat saja buat, tak wajib buat. Ada soalan lagi? Apa dia? 10 juzuk. Dikira mushaf juga. Mushaf ni himpunan ayat Quran lah. Tak kisahlah sejuzuk ke, 2 juzuk ke, asalkan dia tu ayat Quran dalam dia, mushaf. Yasin tu kalau Yasin saja mushaf. Kalau Yasin ada zikir lain, dan zikir lain lebih banyak pada Yasin, dia tak kira Yasin, dia tak kira mushaf Yasin. Dia macam tafsir lah. Tafsir tu kalau lebih pada Quran, dia kira tafsir. Kalau Quran lebih pada tafsir, dia kira mushaf juga. Lagi? Terang? Wallahu ta'ala a'lam.